Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 7.44 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Rakyat Malaysia disaran tangguh perjalanan ke Lubnan. Wisma Putra menyatakan konflik Israel-Palestin masih berterusan dan kawasan selatan Lubnan turut jadi serangan rejim Zionis. Kedutaan Besar Malaysia di Beirut telah diarah ambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk memantau keadaan 12 warga Malaysia serta keluarga mereka yang bermastautin di Lubnan. Juga pasukan pengaman PTM PBB yang berkhidmat bawah pasukan interim PBB. Kedutaan Besar Malaysia di Beirut akan terus beroperasi seperti biasa. Sekurang-kurangnya 50% kawasan luar bandar disasar mendapat liputan 5G pertengahan tahun depan. Pada akhir tahun sama, jumlahnya akan dipastikan mencecah 85%. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau turut memaklumkan kawasan-kawasan pendapatan orang asli yang bakal dipasang peranti satelit Starlink telah dikenal pasti. Ia hasil usaha sama kementeriannya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemasangan peranti itu untuk pastikan golongan berkenaan tidak ketinggalan dalam aspek capaian teknologi telekomunikasi. Jumlah pelibatan veteran ATM sebagai jurulatih antara perkara yang diperinci MINDEF berhubung pelaksanaan PLKN tidak lama lagi. Timbalan Menteri Pertahanan menyatakan veteran ATM yang berpotensi sedang dikenal pasti. Ia mengambil kira keupayaan dan pengalaman yang dimiliki. Langkah melibatkan veteran ATM sebagai jurulatih PLKN secara tidak langsung beri peluang kepada mereka jana pendapatan. Lebih 500 pekerja syarikat penerbangan tambang murah yang gantung sementara operasi baru-baru ini dijangka terima manfaat sistem insurans pekerjaan SIP Pekeso jika diberhentikan. Menteri Sumber Manusia memaklumkan elan mencari pekerjaan EMP akan diberi kepada pekerja berkenaan jika rekod caruman SIP mereka penuhi syarat kelayakan. EMP sediakan gantian pendapatan untuk tempoh 3 hingga 6 bulan hingga penerima dapat kerja baru. Ini perkembangan insiden seorang bayi berusia 2 bulan meninggal dunia di sebuah taska di Seksyen 6 Kota Damansara Selasa lalu. Taska berkenaan didapati tidak berdaftar dengan JKM. Notis pemberitahuan tindakan atau SITA akan dihantar JKM kepada pemilik taska hari ini. Jika pengendali taska gagal kemuka bukti atau perakuan pendaftaran dalam masa 21 hari, tindakan lanjut akan diambil, antaranya kompaun atau pendawaan. Dalam pada itu, ibu bapa dinasihat untuk hantar anak-anak ke taska yang berdaftar dengan JKM. Taska berkenaan tertakluk kepada prosedur pengasuh dan penjagaan kanak-kanak yang ditetapkan JKM. Pengasuhnya juga telah jalani kursus asuhan. Pemantauan berterusan sentiasa dijalankan JKM untuk pastikan prosedur berkenaan dipatuhi. Sebelum mendaftar anak-anak ke taska, ibu bapa diminta terlebih dahulu menyimak dengan JKM sama ada taska berkenaan memiliki perakuan pendaftaran. Malaysia akan tetap sokong perjuangan rakyat Palestin meskipun terima ancaman bom di sebuah pusat beli belah dan hotel di Johor Bahru Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan rakyat tidak perlu khawatir kerana kerajaan sentiasa berjaga-jaga dengan sebarang ancaman. Dalam pada itu, polis Johor mengesahkan panggilan ancaman mengenai ancaman bom berkenaan adalah panggilan palsu. Operasi pengesanan yang dijalankan unit pemusnah bom dan anjing pengesan K9 tidak temui sebarang objek mencurigakan seperti yang didakwa. Premis berkenaan selamat dan telah beroperasi semula. Panggilan mengenai ancaman bom itu dibuat seorang lelaki disyaki warga asing yang mendesak Malaysia berhenti sokong Palestin. Angkatan Tentera Malaysia ATM menafikan penglibatan anggotanya ke Palestin seperti disiarkan dalam video yang tular di TikTok. Markas ATM mengesahkan video berkenaan merupakan video lama mengenai sekumpulan anggota ATM yang ditugaskan ke Lubnan tahun lalu. Video berdurasi 1 minit 36 saat itu disiarkan menerusi akaun milik Adam John 64. Dan ini berhubung dakwaan bahawa pentadbir Universiti Melaya UM menaikkan yuran perkhidmatan tanpa sebarang notis. Menteri Pendidikan Tinggi berkata siasatan mengenainya akan dijalankan. Sabtu lalu, Presiden Mahasiswa Progresif UM Nurul Afrina Rosli mendakwa pentadbir UM menaikkan hampir 50% yuran perkhidmatan kepada pelajar baru sesi 2023-2024 tanpa sebarang pemakluman.
Kursus baru berkaitan kenderaan elektrik dan tenaga suria di bawah TVET akan diperkenal. Menurut Timbalan Perdana Menteri, lokasi tumpuan bagi pelaksanaan kursus berkenaan adalah di Melaka. Ini memandangkan negeri itu kini fokus kepada teknologi berkenaan kerana dapat permintaan tinggi pelapor. Dalam pada itu, pelaksanaan TVET disasar diperluas kepada komuniti anak-anak orang asli. Tujuannya meningkatkan mobiliti sosial kelompok berkenaan. Mereka akan dilibatkan dalam kursus-kursus yang memiliki potensi kerjaya sesuai kehendak pasaran. RM60.1 juta diperuntukkan MAWIB untuk melaksanakan pelbagai program bantuan kepada golongan miskin dan asnaf di Labuan. Peruntukan itu bukti kesungguhan MAWIB dalam membantu tingkatkan taraf hidup kelompok berkenaan. RM50 juta diperuntuk kesejar bagi membina projek perumahan dan prasarana bagi kemudahan generasi kedua serta ketiganya. Projek sudah dilaksana mulai tahun ini dan mengambil masa 2 hingga 3 tahun untuk disiapkan. Pelaksanaannya turut dibantu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Tindakan tegas akan dikenakan kepada pemilik rumah atau kedai yang melakukan pengubahsuaian tidak mengikut spesifikasi dan tanpa kebenaran pihak berkuasa tempatan. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan memandang serius isu berkenaan. Tindakan tersebut boleh mengundang pelbagai risiko selain melanggar Seksyen 79 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 Akta 133. 2 bot bersama 6 kru warga Myanmar ditahan maritim Malaysia di perairan Kuala Kurau Jumaat lalu. Kesemua individu itu tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Bot berkenaan pula memiliki lesen sah namun tidak dikendalikan sendiri pemiliknya. Malah tidak memiliki kebenaran menggaji pekerja asing. Raja Permaisuri Agong berangkat ke Majlis Santapan Malam sempena persidangan oleh Baden-Powell Society OBPS Malaysia 2023. Majlis berlangsung di Istana Negara malam tadi. Turut berangkat Sultanah Terengganu, Tengku Permaisuri Selangor, Permaisuri Johor, juga Raja Permaisuri Perak, Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan dan Sultanah Kelantan. Hadir bersama isteri Perdana Menteri. Terdahulu, Tunku Azizah berkenan mengurniakan anugerah kepada peserta persidangan OBPS. Ini termasuk anugerah pemimpin kepada Dallas Langdon dari Australia, Elaine Patterson Kanada, Deborah Robinson Amerika Syarikat dan Margaret Triloa dari Kanada. Seri Paduka turut menganugerahkan anugerah penginovasi kepada Tricia Tilford dari Amerika Syarikat dan anugerah wawasan kepada Vivek Rima dan Lars Collin dari Denmark. Belanjawan 2024 yang dibentang Perdana Menteri minggu lalu terus mendapat reaksi positif masyarakat. Ia disifatkan mendapati konsep maqasid syariah yang menjadi panduan dalam menguruskan negara yang baik. Pengerusi Pertubuhan Komuniti Intelek Malaysia, Datuk Muhammad Yusofuddin berpendapat belanjawan 2024 mengambil kira fuqara wal masakin. Ia bermaksud keperluan golongan fakir miskin. Beliau turut beri reaksi positif terhadap fokus perkasa usahawan perusahaan kecil. Peruntukan RM20 juta bagi merancangkan kajian serta kreativiti dan inovasi ekonomi Islam pula merupakan pengiktirafan kepada institusi kewangan Islam. Penganalisis ekonomi berkata, peruntukan itu suntikan kepada institusi untuk mengembangkan kewangan Islam. Ia seterusnya membantu negara mencapai matlamat kerangka ekonomi madani. Sementara itu, pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Teknologis Nurul Aisyah Abdul Rahman pula berpandangan belanjawan 2024 menggambarkan pengiktirafan kerajaan terhadap industri komunikasi dan digital. Peruntukan menyeluruh yang disalur kepada sektor berkenaan dapat tingkatkan kemampanan sektor berkenaan. Ia selari perkembangan semasa. Bajet komprehensif yang sokong usaha perkukuh keselamatan dan keterjaminan makanan, pandangan mengenai belanjawan 2024 itu disuarakan penganalisis ekonomi pertanian Profesor Dato' Dr. M. Nasir Syamsuddin. Ia berdasarkan peruntukan yang diumum termasuk perolehan baja dan kemudahan pinjaman. Penyediaannya diyakini dapat bantu tingkatkan kecekapan rantaian bekalan makanan, seterusnya menambah pengeluaran makanan. Ini pula reaksi positif berhubung peningkatan had caruman air saraan kepada RM500 dan air suri RM300 yang diumum dalam belanjawan 2024. Penganalisis ekonomi Dr. Zohri Idris berkata, langkah itu rupaya tingkatkan kembali tabung rakyat setelah mengalami penyesutan simpanan KWSP akibat pandemik. Ia dapat memberi impak positif jangka panjang.
Menyediakan peluang pekerjaan lebih luas kepada banduan dan bekas banduan. Itu impak yang dijangka dapat dihasilkan susulan penyaluran dana RM10 juta bagi melaksana program peluang kedua anda ke TVET menerusi Belanjawan 2024. Jika diluluskan, Jabatan Penjara Malaysia bertekad memanfaatkannya untuk perkasa banduan dengan TVET. Fokus tertumpu kepada bidang perindustrian, perladangan dan pertanian. Jawatan Kuasa Pemantauan Bajet akan ditubuhkan dalam masa terdekat. Ia bagi memastikan pelaksanaan Belanjawan 2024 terutama penyaluran bantuan kepada rakyat dapat dilakukan sebaik mungkin. Antara tugasnya ialah melaporkan pencapaian Belanjawan 2024 bagi tempoh Januari hingga Jun tahun depan. Jawatan Kuasa bakal diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan. Selepas diberhentikan pada tahun 2003, geran bantuan RM20,000 diberikan semula kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar di bawah JAKIM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama berharap ia dapat menyokong fungsi sekolah agama rakyat dalam melahirkan generasi baru Islam yang seimbang ilmu duniawi dan ukhrawi. Kejaman serangan Israel ke atas Palestin terus menyaksikan peningkatan angka korban. Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Palestin, sehingga kini lebih 2,380 rakyat Palestin di Semenanjung Gaza dan Tebing Barat terbunuh, manakala lebih 10,800 lagi cedera. Dalam masa sama, hampir 190,000 orang kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengecam sekeras-kerasnya arahan pemindahan yang dikeluarkan Israel ke atas 22 hospital yang terletak di utara Gaza. WHO menegaskan pemindahan secara paksa pesakit dan petugas kesihatan akan memburukkan lagi krisis kemanusiaan dan kesihatan awam. Kemudahan kesihatan di kawasan itu terus menerima kemasukan pesakit meskipun telah melebihi kapasiti maksimum. Di Maghribi pula, ribuan orang berarak ke Rabat bagi menunjukkan sokongan terhadap rakyat Palestin yang dikepung di Gaza. Ia merupakan protes anti-Israel terbesar di Maghribi sejak normalisasi hubungan diplomatik 2020. Maghribi yang mempunyai Pakatan Kerjasama Pertahanan dengan Israel menyokong penyelesaian dua negara di Asia Barat itu serta menggesa keamanan dan perlindungan orang awam. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh dalam satu insiden kebakaran kediaman di Bandar Vigo, Sepanyol. Menurut pihak berkuasa, 10 penghuni yang terselamat telah dibawa ke hospital untuk menerima rawatan akibat cedera dan terhidu asap tebal. Punca kebakaran masih disiasat. Di Honduras, sebuah bas yang membawa migran terbabas dan terjunam ke dalam sungai. Ia mengakibatkan sekurang-kurangnya 4 penumpang dipercayai warga Venezuela maut. Menurut pasukan penyelamat, 20 penumpang yang lain mengalami kecederaan dan telah dihantar ke hospital untuk dirawat. Menurut laporan, lebih 400,000 migran dari pelbagai negara memasuki Honduras untuk ke Amerika Syarikat tahun ini demi mencari kehidupan yang lebih baik. Dua pusat tarikan pelancong utama Perancis iaitu Museum Louvre dan Istana Versailles kini dibuka semula kepada pengunjung. Kedua-duanya terpaksa ditutup ekoran ancaman keselamatan pada Sabtu. Menteri Dalam Negeri Perancis memberi kelulusan untuk pembukaan semula selepas tiada bahan letupan ditemukan dan serangan berlaku. 500 pengunjung disajikan hidangan Malaysia menerusi program Soup Kitchen Malaysia di Namibia. Hidangan berupa nasi minyak bersama daging kambing. Acara yang berlangsung di Windhoek Islamic Center itu dijayakan oleh Persatuan Perwakilan Wanita Malaysia di Namibia dan AJ Autoparts. Suruhanjaya tinggi juga bakal menganjurkan promosi Hari Filem Malaysia Mat Kilau The Movie pada Minggu ke-2 November depan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.